Okay, boleh nampak tak slide yang saya share tu? Nampak. Nampak. Handsome bergaya. Oh, cantik. Full screen sikit Cik Niza. Full screen je Nizar, kecil. Baru nampak besar sikit gambar Cik Niza. Full screen Boleh, lah. boleh. Gambar tu cantik dah. Nampak cantik lah. Tapi kalau full screen lagi cantik. Mana full screen sekejap Ni waktu kenduri bila ni Cik Niza? Nampak ni? Kenduri. Sekejap full screen. Okay, nampak? Tak bergerak apa pun. Cik Niza tekan kat tepi tu, sebelah kat slide tu. Oh. Buat slide show Cik Nizar. Buat Ke slide slide show. show. Kat sebelah komen tu. Cantik slide ni. Okay tak? Boleh lah, nampak lah. Okay. Okay kot. Okay tak? Okay. Okay. Boleh nampak full screen dah? Nampak. Nampak tapi tak display full lah, tak display. Nampak macam slide yang tepi-tepi nampak. Nampak slide yang tepi-tepi. Okay, sekejap. Sekali lagi ya. Dr. Tajuk tahniah Dr. Tajuk. Terbaik. Terima kasih. Dr. Tajuk, Dr. Ain birthday dia. Semua happy-happy kali ni. Dr. Ain cuti kan? Dr. Ain kan birthday dia ke bila tak? Semalam. Malam kan? Tak sempat nak ucap tahniah. Kita buka full screen siap-siap ke macam mana? Cik Niza buat ni, share entire screen. Okay, and then buka PowerPoint. PowerPoint tadi sebenarnya Cik Niza perlu buat slide show je. Cuba share entire screen. Okay. And then pergi cari slide tadi. Bukan share window Saya rasa entire screen lagi senang kot je. Entire screen, okay. Okay, tapi tak nampak share lagi. Tak nampak PowerPoint saya buka siap-siap. Tak apa. Share dulu entire screen tu. Ada tak entire screen tu? Dah share lah. Kami tak nampak lah Cik Niza. Tak tekan lagi tu, Cik Niza. Kat Google Meet tu, share. Share, okay. Buat tak hidup button share ni. Tadi macam mana Cik Niza share tu? Tadi saya share tab. Window. Tak apalah Cik Niza, boleh lah. Yang mudah, yang jadi macam tadi. Okay. Share window macam ni. Okay. Okey lah Cik Niza. Okay. Saya tak boleh buka. Cik Niza pergi dekat atas tu, cari slide show. Kalau Okay, dekat PowerPoint slideshow. Dekat atas tu, menu-menu kat atas tu. jangan bagi dia jadi JPEG, jadi PDF format ni. Boleh tak Cik Niza? Kalau tak boleh, tak apa kot. Ini dah nampak dah. Okey dah Cik Niza. Ini pun dah okey. Okey. Kita proceed lah. Macam ni okay? Okey. Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nampak slideshow ni. Tapi tak tahulah yang lain nampak ke slideshow. Nampak je Niza. Boleh nampak. Okay.
Ini secangkir kopi ni Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua rakan-rakan. Selamat menyambut ambang Hari Merdeka lah. Okey, so saya diberi tugas hari ini untuk share tentang tentang tajuk bebas. Kalau ikutkan ni adalah saya sebutkan sini warga kerja merdeka yang berfikiran terbuka. Warga kerja merdeka yang berfikiran terbuka. Okey, dia lebih kepada sharing lah, sebenarnya sharing kita duduk dalam organisasi. Okey, macam mana kita nak adapt berdasarkan apa yang saya lalui sikit-sikit lah. Tak tahu, saya pun tak ada banyak pengalaman sangat lah. Kan? Okey, jadi kita nak cuba tap juga dengan kemerdekaan lah. Maksud kemerdekaan yang saya nak share sini adalah kemerdekaan minda kita lah sebagai seorang pekerja. Maksudnya kita jalankan kita dengan hati yang tenang lah, dengan minda yang terbuka supaya kita dapat adapt with the situation. Sebab banyak challenges sekarang ni, especially musim-musim pandemik ni, cara kerja pun dah berubah, banyak benda-benda pun dah berubah lah. Okay, ni sedikit sebanyak tentang saya lah. Boleh nampak tak? Boleh. Boleh lah. Itulah dulu saya buat study public administration, bachelor BBA, master MBA lah. Cik Niza, Oh, next. Ya. Tak bergerak kan? Slide pertama je nampak. saya rasa sebab Cik Niza nampak slideshow kan? Ya. Kami tak nampak slideshow. Saya rasa kita tak perlu buat slideshow, kita guna ni je. Yang ni okey? Macam ni okey? Ada. Ini okey. Macam ni okey ya? Ya. Okey. Siapa pula hari ni jadi macam ni no? Risau aku nak cakap program secangkir kopi ni ke? Okey. So boleh nampak macam ni sikit-sikit, kecil lah nampak. Okey, saya ceritakan lah. Okey, background education background sikit lah. Okay, kemudian pengalaman kerja tahun 1989 saya kerja sebagai credit marketing assistant dekat Liwah Bank. Liwah Bank tu pun dah tak wujud dah dululah. Masa dekat KL dulu. Liwah Bank ni dia ada 3 beradik lah, Liwah, Chungkiau dengan UOB, United Overseas Bank. Sekarang ni UOB lah yang masih wujud. Okay, kemudian tahun 90 saya dapat kerja immigration. Okay, so saya join Jabatan Immigration sebagai pegawai immigration tingkatan biasa lah. Masa tu walaupun kita bekas student di ITM pun tak semestinya kita dapat kerja yang sama level dengan qualification kita. Okay, kemudian tahun 96 saya dapat kerja sebagai pegawai penguatkuasa JPJ lah. Saya pindah ke Kedah. Sebenarnya saya pindah ke Kedah, kemudian sampai 2007, kemudian 2007 saya dapat pensyarah lah balik ke Perlis. Kenapa saya sebut balik ke Perlis? Sebenarnya saya ni sekolah di Perlis, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Saya sekolah di Sains Perlis. Jadi saya tak asing lah dengan Perlis ni lah. Sejak tahun 81 saya ada di sini, di negeri Perlis. Jadi orang kata kenapa tukar-tukar kerja? Kenapa? It is not about tukar-tukar kerja. Sebenarnya it is about survival. Yang kita nak ceritakan ni kan. Semua orang nak kena survive, nak develop career kan. Nak jadi yang lebih baik lah kan. Mungkin apa yang saya lalui ni tidak sama dengan apa yang sahabat-sahabat lalui. Okay, you have gone through all the process, study sampai ke tahap you dapat kerja at your level lah. Tapi tidak seperti saya lah. Saya melalui pelbagai organisasi, saya melalui pelbagai situasi yang macam-macam lah. Saya pernah jadi operational punya level, saya pernah jadi penyelia kan. Dan sekarang saya rasa lebih independen lah kejaya pensyarahan ni. Tapi yang satu benda yang saya belajar adalah pensyarahan ni adalah satu kejayaan yang agak lonely lah kan. Lonely kan, maksudnya we don't have a structure sangat kan, we don't have a staff, we don't have a birokrasi punya tu. Dan kita kena create, kita kena pandai-pandai survive macam mana kita nak approach orang, nak menjadikan satu tugas tu berjalan dengan elok. Tapi kalau jabatan dia macam lain sikit kan, jabatan hierarki tu dah jelas,
kan bila you ada duduk satu level tu you dah jelas. Maksudnya senang ya, structure dah ada. Cuma challenges tu ada challenge lain lagi lah, ada scope dia agak luas. Itu secara sepintas lalu lah ya. Boleh ke sembang-sembang macam ni? No? Saya tak tahu nak sembang macam mana. Saja cerita-cerita je lah. Okay. So nak cerita juga masa mula-mula saya kerja Liwa Bank dulu, gaji 500 lah gaji. Temporary masa tu lah, temporary contract macam tu lah. Tapi sekarang ni contract yang temporary satu term yang biasa lah. Bagi yang macam Bella apa semua ni, kalau disebut perkataan temporary contract tu benda yang biasa sekarang ni lah sebab situasi berubah. Tapi dulu kami pun start dulu kerja kontrak dengan temporary jugalah. Okay. Pandu motor apa masa tu saya pakai Honda Cup gear belakang. Lampu bulat tu. Okay. Kemudian gaji masa saya immigration tu kalau tak silap saya tak pastilah. Mungkin Cik Zila dia masuk kerja mungkin dah guna dia punya master kan. Pada dia lebih awal lah. Kalau saya 1990 tu gaji basic masa tu SPM level 435, campur allowance macam tu lah, dapat 500 lebih ya. Dia tu agak, tapi survive lah, quarters ada apa, hidup ala kadar lah kan. Tapi dalam masa yang sama bila saya duduk dalam pondok lah, bila saya duduk dalam you kalau pernah pergi tol Sungai Besi, kan ada orang jaga tol tu kan. Itulah situasi yang lebih kurang macam mana Tambak Johor. Ada pondok-pondok yang orang ambil pasport tu kan. Orang ambil pasport, check komputer, check apa background jenayah, kalau ada sekatan LHDN apa, kita check benda-benda tu and then kita chop lah. Okay. Saya banyak jumpa kawan-kawan bankers lah yang sama-sama ITM. Saya ITM habis tahun 89 tu. Jadi yang dah ada kereta dah apa. Jadi saya duduk dalam pondok tu saya rasa macam kadang-kadang bila jumpa kita jadi satu situasi yang macam wah bestnya kerja macam dia lah. Tapi orang tengok kita wah pakai uniform bestnya, tapi dia tak tahu kita tak ada duit masa tu. Kan? Itulah sikit banyak. Kemudian saya belajar lagi dan dapatlah balik pun tak balik Perak. Saya adalah seorang warga Perak yang tak pernah berkhidmat di Perak. Kan, kira macam tak tahulah, bukan derhaka noh. Tak pernah menyumbang kepada negeri masing-masing lah. Dr. Wan pun tak pernah tu, dia tak pernah serve untuk negeri Kelantan ni. Tahun lah. Ada dia tak balik. Tapi dah berapa tahun lah. Tahun yang keberapa ni saya tak pernah lagi kerja di Perak. Itulah situasi dia. Okay. So okay, nampak? Boleh nampak tak slide bergerak? Nampak. Nampak lah? Okay, ni lah. Cik Nizar kan ni? Cik Nizar kan duduk atas kursi tu? Semua saya. Semua ni adalah saya. Saya kecil. Itu gambar pakaian beragam tu. Saya masuk pakaian beragam. Cik Nizar pakai ni ke? Apa nama? Apa? Yang lilit atas kepala tu? Serban. Serban pakai. Saya pakai serban. Ada banyak lagi gambar kecil-kecil, gambar askar. Gambar dekat kereta tu macam Nazri. Ada itulah. Ini gambar banyak tapi saya just letak nak tunjuk ini je lah, nak dia punya flow je lah kan. Okay. Ini gambar kecil-kecil, gambar immigration, gambar kalau gambar yang tendam diri ada baju pegang tongkat apa benda ni, kayu ni. Kalau kenal yang membelakangkan kamera tu adalah Cik Fazli. Ni. Cik Fazli dia masa ni operasi di tol RM1.6. Tol RM1.6 Jitra lah masa ni. Operasi malam, operasi bersama. Tak ingatlah tahun bila dah ni. Yang bawah ni saya di immigration Tanjung Pengelih. Tanjung Pengelih Johor. Saya yang tengah-tengah ni lah. Masa tu slim. Okay, pinggang seluar saiz 29-30 macam tu lah. Sama. Macam tajul lah. Sama lah kan. Masih. Okay. So itulah sedikit lah kat ni lah. Okay.
Kemudian apa yang saya nak share di sini, saya pun tak tahu nak masuk macam mana kan. So bagi saya dalam hidup saya nak kerja ni, saya nak cari satu tugas yang berkat lah. Okay. At the same time problem banyak kerja ni, kat mana ada kerja. Saya selalu cakap dengan anak-anak saya ke kawan-kawan, kerja tak ada yang senang lah. Kan, tak ada kerja yang senang. Maksudnya tak ada kerja yang senang tu, kerja, nama pun orang suruh kita kerja, orang nak bayar kan. So apa pun kita cari tugas yang berkat, okay, dalam konteks minda yang sihat lah. Minda yang sihat. Maksudnya a good mindset lah. A good mindset. Sebab kadang-kadang kita stres, memanglah kita stres macam mana nak buat macam mana, tapi sebenarnya kita belajar untuk manage diri kita tu yang paling penting lah. Itulah yang bagi saya lah. So dekat mana-mana saya kerja pun saya cuba study environment, kan? Saya cuba interact lah, cuba cari jalan untuk interact dengan orang supaya kita dapat solve problem lah. Okay. Kemudian jiwa yang merdeka. Okay. So just nak relate dengan jiwa yang merdeka ni bukan apa. Kadang-kadang kerja kita ada kuasa. Alright? Kita ada kuasa, kita ada tanggungjawab apa kan. Tapi kadang-kadang ramai orang yang bekerja tapi bila dia datang satu tahap dia nak membuat keputusan, kadang-kadang dia membuat keputusan di luar batasan keperluan organisasi. Dan hal ni penting lah sebab bila kita ada kuasa, maksudnya kita boleh buat macam mana. Sebab kalau boleh dalam konteks kita bekerja ni, kita nak kerja daripada awal sampai kita pencen, kan? Sampai kita pencen. Dan satu benda yang saya maksud saya macam ni, ramai kawan-kawan saya yang bekerja tapi tak sampai pencen. Harap tuan-tuan faham lah kan, maksudnya especially dalam uniform ke, dalam organisasi, tak kisahlah, bukan itu uniform ke tak uniform ke, tapi decision making kita buat tu, kita kena buat decision making yang agak selamat, agak tak membahayakan organisasi, tak membahayakan diri lah. Itu kan, tak kisahlah anything yang melibatkan keputusan ke kewangan ke apa kan. Okay, insyaAllah. Dan tentu itu maksud jiwa yang merdeka kan. So kebetulan lah bulan kemerdekaan ni, sebab saya tengok ada kawan-kawan yang senang banyak tapi dia tak tenang lah. Tak tenang kan, maksudnya dari segi mungkin kita tak kupas secara detail lah, mungkin penyalahgunaan kuasa ke, hidup yang melebihi daripada emolumen ke, macam tu kan. So kita kena hidup dengan apa yang kita ada lah. Kita kena hidup dengan seadanya. Tapi dan bila dulu saya tak faham sangat benda ni. Tapi bila lama-lama, bila dah makin tua ni kan, rupanya selalu orang cakap rezeki tu datang daripada macam pelbagai-bagai cara. Rupanya memang betul lah kan, janji Allah tu memang sangat betul lah. Wa makarullah kan, kita rancang Allah juga merancang, sesungguhnya perancangan Allah tu lebih baik. Kan, kalau kita kadang-kadang kalau kita compare mungkin kawan-kawan kita yang dulunya sangat cemerlang ataupun tidak cemerlang, tapi when come to umur 40-an, 40-50-an, nanti sahabat-sahabat semua akan lalui benda ni. Kejayaan, minda yang merdeka tu semua dia akan dapat. Akhirnya dia akan dapat juga. Tapi orang yang mungkinlah kita bukanlah nak kata tak baik, maksudnya mungkin dia tersilap langkah ke, pertimbangan yang tak baik. Ada yang sekarang ni tak kerja pun ada, terpaksa. Dulu pegawai atasan sangat dihormati kan, hidup memang hebat lah, memang hebat. Saya tak perlulah nak sebut-sebut ni sebab banyak contoh yang sepanjang apa yang saya lalui. Sekarang ni kerja sendiri kan, kerja kampung, survive, anak ada lagi yang tak lepas macam tu lah. So jadi life ni sebab sebenarnya ini baru part of kita punya small life lah kan. Kan, maksud saya bukan orang yang ada family saja, orang yang tak ada family pun sama juga life macam tu. Sebab isi sebab minda. Itu sebab minda kita kan. Kita kena nak tunjuk happy pun tak lah. Bagi saya kata hidup biasa. Saya tak kisahlah saya
saya duduk macam mana kan. Dulu saya ada uniform, saya pernah jaga ketua unit lah. Pergi mana-mana kedai kopi orang kalau start tu, kalau saya lalu pergi mana-mana pun orang ada yang kenal lah, kadang kenal nombor kereta apa kan. Jadi benda-benda tu sebenarnya last sekali dalaman lah, ketenangan jiwa tu yang penting lah. Okay. Faham tak apa maksud saya cakap ni ya? Boleh faham tak? Bukan hidup sebagai ni saja, sebagai mungkin sahabat-sahabat semua mungkin ada masa yang panjang lagi kan akan jadi ketua jabatan, ketua unit, ketua apa kan. Saya is about kita nak meneruskan hidup kita sampai kita akhir perkhidmatan kita nanti. So kita nak bagi saya 3 benda ni lah. Tugas yang berkat, minda yang sihat, jiwa yang merdeka. Baru kita boleh enjoy hari-hari kita datang kerja, kita jumpa orang, kita rasa best. Tentulah lebih kurang macam tu lah kan. Bukan kita nak cerita agama apa, saya pun tak pandai sangat kan. Right. So sebab apa? Sebab saya lihat inilah saya ada jumpa material ni kan. Mungkin tuan-tuan pun pernah tengok ni kan. Kita punya alam, kita hidup ni alam dunia dekat sini je. Kan alam roh. Tak tahulah letak I don't know this materials is more on Islamic punya view lah letak tak apa, it's okay letak tak apa. This is what we believe lah, yeah. Okay alam roh, alam apa semua kan, alam kandungan, alam dunia. Kita duduk alam dunia ni sebab nanti kita akan ada satu lagi alam kubur. Takut juga nanti nak kena tanya nanti macam tu kan, benda-benda macam tu. So tapi saya beritahu understanding ni tak dapat sebenarnya. Saya tak jumpa understanding ni sebab masa umur saya 20-an. Saya tak tahu lah, mungkin tuan-tuan sendiri masa kecil-kecil fikir benda ni. Tak fikir kan, kita seronok main bola, pergi lepak, pergi apa semua. Tapi bila sampai dah tu, dia macam ada sikit, ada perasaan tu. Tapi sebenarnya jauh lagi ni alam kubur, alam kehancuran, hari kebangkitan pada mahsyar apa semua. Tak maulah, takutlah cerita macam ni kan. Kan. Tapi tak apa. So itulah, jadi maksud saya kita kena banyak agak doa lah, banyak doa kan supaya Allah bagi rezeki kat kita kan. Jadi dan kita kena ada kita kena tengok big picture kan, big picture. Kadang-kadang saya beritahu satu lagi pengalaman saya. Saya masa di jabatan sebelum ni ya. Satu lagi saya beritahu antara tips selalu when we work, Bella ke siapa-siapa kan, yang when you work with that the current organisation, you never say that selalu ayat yang tak suka. Tak percaya tanya Dr. Syukur. Kalau orang kata saya sama-sama Dr. Syukur, saya dulu kat JPJ, tahu tak saya sebenarnya orang dalam organisation, this is about tips lah kan. Dalam organisasi kita boleh share sekali-sekali. Kan, masa mula saya masuk ITM, saya tak sebut pun, belum perkenal diri, cerita-cerita saya tak, saya dulu ni tau. Saya memang ada orang lama pesan kat saya lah. Kan? So kita selalu guna perkataan saya dekat jabatan lama dulu. Saya kat office lama dulu. Faham tak? This is about skills yang tak ada dalam buku lah. Kita I masuk macam contohnya dia dulu daripada mana lah company mana, sekali-sekali sebut tempat yang sesuai, kan. Ini untuk yang muda-muda ni lah, macam Bella nanti kan, Yudah ni kan. So saya selalu sebut tempat lama dulu dia orang buat macam ni, tak tahulah macam ni. That's the way kita. Then orang akan environment dalam office dia akan rasa comfort nak bergaul dengan kita. Kan? Tapi kalau kita selalu orang utara panggil apa? Sembang. Macam saya sana dulu kami kan, macam adalah few friends dia kerja dekat Ipoh, office dekat Ipoh, jabatan saya dekat Ipoh dulu, jabatan lama dekat Ipoh dulu, adalah buat macam-macam. Bila dalam meeting dia selalu cakap, saya kat Ipoh dulu, kami kat Ipoh dulu. Lala pengarah cakap apa, kamu ni macam nak balik Ipoh ya kan. So apa maksud hint dia? Maksudnya pengarah rasa uneasy. Itu benda yang kita kena study tu. Faham bahawa bos rasa uneasy lah dia ni. So kita cakap lah, saya dulu macam ni tapi tak tahu kok boleh diguna pakai. Macam tu. That's the way dalam organisation lah, kita nak mix around dengan kawan-kawan lah. Alright.
Okay, itu apa lagi nak share lah. Okay, so satu lagi kita kena tengok the big picture. Okay, yang saya nak sebut tadi, saya study. Bila saya study, saya tak dapat kerja. Kan? Saya tak dapat kerja. Duduk dekat JPJ Alostar tu, dah buat degree, dah buat master, saya masih tak dapat kerja level 41 tau tak. So kita ada satu situasi di mana komitmen kita, kereta, rumah apa semua kan. So kita study dah habis, duit pun dah banyak habis kan. So masa ni Allah nak uji kita lah. Masa Allah nak uji kita kan. So jadi banyaklah interview pergi 41 apa semua, ada dapat tak dapat, ada reserve apa semua kan. Sampai kawan-kawan akan cakap saya tak tahulah saya pernah cerita ke tak dengan rakan-rakan kat sini. Kawan-kawan pernah letak check Amway apa? Amway check Amway letak check dia pernah check, dia letak, dia sembang dengan saya dengan Cik Fazli kebetulan lah, bukan saya nak cerita pasal rakan saya tu kan, tapi kebetulan kami mungkin tuan-tuan kenal lah. Dia sebab kami ni lepas office hour kami angkat beg pergi kelas kan, buat master kat UUM lah, angkat. Jadi nampak kami ni kelang kabut sikit lah, macam tak berapa orang tak pergi program pun, macam join yang mana perlulah kan. So ada satu orang ni macam orang lama sikit, dia pernah letak check atas meja, kami lepak-lepak tu dia letak ini check Amway dia bulan ni hak bulan lepas. Dia cerita pasal direct selling lah, dia kata apa maksud dia apa? Maksud dia aku tak payah mengaji dah, aku terang ni pun okey dah kan. Okey, itu satu situasi tau kan. Masa tu tengah buat master tu. Satu kan, situasi lain orang akan tanya, you tak habis lagi? Kan, tak habis satu cerita. Bila dah habis dia akan tanya, dah habis? Kerja tak dapat lagi? Tak dapat kerja? Ini semua soalan-soalan yang apa soalan-soalan yang kita kena ada jiwa yang kental lah untuk hadapi situasi ni kan. Jadi sabar je lah. Lepas tu bila duduk seorang-seorang fikir pula, Allah aku ni semua dah ada, dah degree master apa semua tak dapat kan. Jadi kita duk tak tahulah, mungkin Allah tak letak saya di mana-mana organisasi jabatan pun. Mungkin Allah dah pilih kita hampir duduk kat UiTM lah kan, tiba-tiba TV lah, view lah UUM. Masa saya duduk dekat jabatan sebelum ni pun saya dah buat part time tutor lah, jadi adalah pengalaman apa saja part time yang buat. UPM apa ID learning, distance learning, saya mengajar. Open University saya mengajar kan. Orang pun pelik kan, macam mana orang uniform pergi duduk jadi tutor apa semua kan. Tapi rupanya mungkin Allah nak lorongkan saya daripada diploma level tu, saya jump terus grade 45. Ini yang saya nak cerita, bahawa kita kadang-kadang kita rasa dengan kawan duk tanya apa semua kan, rupanya Allah dah tentukan lah. So jumpalah tuan-tuan semua kat sini gitu. So maksudnya we have to kita tengok a big picture lah, a big picture. Itu a big picture. So kita jangan putus asa, kita preserve environment yang baik kan. Kalau kadang-kadang kita rasa stres ke macam mana pun, kita try relax, kita fikir macam mana nak cari jalan. Tapi kena ada jangan, decision dia ada dua. Satu decision peribadi, satu lagi perasaan peribadi, satu lagi organisation punya kepentingan. Tapi dalam konteks kerja, bila kita nak buat apa-apa, kita kena fikir dari sudut organisation. We have to kan. Kadang-kadang kita kalau ikut perasaan mesti kita rasa ferah lah, marah lah apa semua kan. Kita nak buat tindakan macam ni contohnya, tapi kita kata kalau aku buat tindakan macam ni nanti tak syok lah, nanti dari segi relationship, dari segi apa semua dia akan jadi efek. Sabar Niza, sabar. Kita cakap kat diri kita. So kita cari, kita the other way round, kita try buat satu decision supaya environment tu akan jadi sihat. InsyaAllah kita akan boleh kerja lama kan. Apa saya cakap ni boleh ke ni boleh faham mana tadi sebab kita ada dua sebenarnya. Kita ni ada dua sebenarnya, diri kita dan organisasi kita. Tapi bila dalam konteks kerja ni, dia kena lebih pada organisasi punya culture lah. Kan, sebab dulu pernah orang cakap, orang kata orang lama lah pernah cakap kat saya membebel lah, macam ni apa kata. Lala dia cakap apa? Dia kata hang tak setuju dengan ini. Dia kata
leader should be positive. Lepas tu kata, macam mana nak positif kata? Kita rasa hati kita macam tak panas apa semua. Dia kata leader should be positive kata. If you want to survive. Lepas tu saya pun fikir, betul juga kata dia. Kan? Kadang, tapi ada kadang-kadang kalau kita sembang dengan kawan rapat kita biasalah kita luahkan apa yang kita rasa kan. Tapi dalam konteks organisasi, unit ke apa semua, kita kena tunjukkan moderate kita lah kan, supaya kita dapat teruskan survival untuk kerja kan. Sebab susah kan kalau work culture tak sihat, kita pun sebenarnya jadi tak sihat juga. Dan so sebab kita nak pergi jauh lagi tu, nak pergi berapa tahun lagi kita punya year of service tu. No? So berbalik kepada, so we have to see, we must be able to see the big picture. Sebab kalau saya tengok sini memang ada rezeki semua nanti. Kan, takkanlah kita nak duduk kalau macam kumpulan sokongan pun takkan kita nak duduk dekat sokongan je. Akan ada satu rezeki, mungkin kita boleh pergi 22 ke, 26 ke, kan, 32 ke, ada insyaAllah. Kan, saya pun kalau dulu saya tengok, masa immigration tu grade apa ingat? KP 17, KP 19. Tak terfikir kan macam tu. Tapi dengan syarat kita kena usahalah. Okay, so nak share itu je kot, nak share apa-apa lagi kan. Yang lain-lain tu saja saya nak tunjuk ni sikit lah, ability to see the big picture. Boleh nampak tak? Boleh. Okay. Siapa boleh tolong solve problem ni, Sat? Tengok. Which is correct? All fish have warm blood or all fishes are warm-blooded? Siapa boleh teka? Yang mana betul? Hadiah tak ada lah. Nak claim, kena claim kat Lia lah kot hadiah. Jadi kita kira cekelat hack ke apa kan. Saya ingat itu saja yang perkongsian saya tadi. Ni saya just nak ada macam game-game sikit lah. Game-game teka-teki sikit lah. Kita ambil masa sikit, lepas tu habis lah. Yang ni dulu. Siapa boleh jawab? Dalam Google pun tak ada kot. Okay, siapa nak try dulu? Cik Izzah, nombor satu kot. Saya try dah. Yang first tu kot, first statement. Yang first tu betul. Okay, Dr. Tejo kata yang first tu betul. Itu tak tahulah, saya rasa. Tak apa, okay, tak apalah, it's okay. Okay, yang lain? Siapa nak try? Awin? Yalah, statement yang mana? Yang bawah. Awin cakap yang bawah ke, kan? Hajah macam mana Hajah? Tak tahu nak kata lah Cik Niza. Dah pening dah. Pening. Kan? Okay. Dr. Fazli. Ita, macam mana Ita? Okay. Okay, 10 saat lagi lah. Kalau siapa tak ni, saya beritahu jawapan dia lah. Dr. Syukur, okay? Atas lah kan. Okay. Okay lah, tak apalah. Okay, saya beritahu jawapan dia. Okay, kalau kita tengok statement ni, tengok atas tu. Ability to see the big picture. Okay, which is correct. All fish are warm blood ataupun all fishes are warm blooded. Okay, sebenarnya both statement are wrong. Sebab apa? Kenapa? Apa dia? Mana ada fish? Apa Cik Rizal ni tak ada jawapan? Mana boleh? Mana Dia ada bukan fish? warm blood. Fish mana ada warm blood? Come on lah. Ability to see the big picture. Ability to see the big picture. Kan? Itulah cerita dia. Alright. Sorry no. Okay. Imagination. Okay. Ada satu cerita ni lah. Okay. Now you are driving along with your car in a white stormy night apa. Tiba-tiba
you lintas satu bus stop kan, ada 3 orang dekat tunggu kat bus stop. Okay, boleh nampak ni Okay. Boleh. Kat bus stop. Yang pertama ada 3 old lady who looks at if she is about to die. Dah tak sihat dah, macam nyawa-nyawa macam tengah sakit lah. Yang kedua old friend, okay, who wants save your life. Memang kawan, memang baik punya. Memang Fadli dulu memang good friend, best friend, memang selalu dengan bersama, tolong macam-macam. Dia orang yang kedua. Okay, yang ketiga, the perfect life partner you have been dreaming about. Fadli. Nampak tu ada satu awet. Wah, nampak macam tergoda, sesuai lah. Okay. So, bawa BMW ni. Okay, which one would you choose to offer a ride? Okay, knowing very well that there could only be one passenger in your 2-seater BMW Z Series sport car. So, nak ambil yang mana, Fadli? Okay, kawan-kawan semua. Dr. Ang. Nombor 1 lah. Boleh. Nombor satu orang tua ya. Orang tua dah nak meninggal. Orang tua dah nak meninggal lah. Okay, yang kedua. Itu kawan baik tu yang pernah selamatkan nyawa kita. Tak apa. Cari. Google. The perfect life. Okay, yang ketiga the perfect life partner. Okay. That you have been dream about. Saya jawab. Dah jawab. Ya. Okay, saya akan turun kereta itu bagi old friend dengan old lady itu pandu kereta. Dia jumpa dalam internet je. Aduh. Yang ni ada dalam internet je. Yang ni ada. Aduh, tak ciam je ni. Aduh, betul lah kan. Dia ada lah. You pick up the old lady because she is going to die, or you take a good old friend because you want to save your life. However, you may never be able to find your perfect mate again. Kan? So the best solution tu, tak apalah, bagi dah kawan baik, takkan tak percaya pun naik BMW. Ambil lah aku punya BMW, tolong hantar sat makcik ni. Kan? So dia dengan life partner naik apa? Boleh naik bas lah kan? Banyak lah, Grab ada, semua ada. Kan, itu je lah. Dr. Ang, Google tak aci lah macam tu. Okay. So right, last ni bukan teka-teki lah. Dia just image game lah. Saya nak tunjuk. Okay. Okay. Apa dia ni? Yang ni Google pun tak ada sebab dia tak ada teks. Soalan dia apa, Cik Nizar? Tak, saya tanya ni gambar apa? Kat bawah nampak. Kan jawapan dah ada kat bawah. Alamak. Aduh. Ayam, Cik Nizar. Ayam. Okey, ayam. Okey. Tak gambar sikit jawapan tu. Cantik lah. Okey. Macam mana nak buat slideshow ni? Tak apa. Okey, saya cerita lah. Okey, apa yang kita nampak ni, gambar ni, kita pun tak tahu. Okey, lah kita nampak ayam kan? Okey, ayam tu kat mana? Dekat slide bawah. Okey lah, tahulah dekat slide bawah. Okey, ayam ni, kita nampak ayam kan? Betul? Okey. Sebenarnya apa yang kita nampak daripada ayam, kepala ayam tu? Tak tahu kan? Ayam jantan. Ayam jantan. Saya terpaksa ubah style saya sebab korang semua nampak slide yang seterusnya. Okey, nampak ayam jantan. Okey, ayam jantan ni tahu lah dia duduk kat mana? Agak-agak duduk kat mana? Saya rasa ayam jantan ni ayam jantan bandak. Nampak Duduk kat mana? Atas kayu ke, dalam reban ke, mana ke? Okey, tak apalah. Ayam jantan ni duduk kat mana? Duduk kat luar rumah kan? Macam kat luar rumah je tu. Macam kat luar rumah kan? Sebab saya apa? Sebab ayam jantan ni duduk dalam gambar. Dalam gambar. Ayam jantan ni duduk dalam gambar. Tapi
Duduk. Ada budak tengok tu, nampak tak? Tak nampak Cik Niza. Cik Niza, nampak slide bawah tu. Ha. Sebenarnya yang jantan ni duduk kat luar rumah. Kan? Okay. Ha. Luar rumah pula ada budak ni duduk dalam rumah kan? Betul? Kan? Okey. So budak-budak ni duduk dalam rumah. Rumah tu dekat mana? Daripada tingkap ada nampak salji turun kan? Okay. Okey. Lepas tu rumah tu duduk dalam satu kampung lah. Okey. Kampung tu duduk dalam satu. Nampak tak ada apa kat bawah tu? Slide yang bawah tu nampak tak? Model. Ha, model. Model rumah. Nampak cari orang kan? Kemudian tangan orang tu kita nampak. Okey. Duduk kat mana ni? Ha, atas meja je. Tapi perasan tak ada satu jari kat atas ni? Macam tengah pegang buku. Tengah pegang buku. Ya, betul. Tengah pegang buku, duduk atas kerusi pula kan? Betul. Duduk atas kerusi pula. Kerusi pula duduk kat mana? Kerusi kat mana? Kat mana ni? Atas kapai. Macam Atas tepi, kapai. tepi ni je ni. Tepi Macam pool tepi dia. kolam, tepi pool. Kan? Tepi pool. Pool pula duduk atas kapai. Kan? So, kapai pula duduk kat mana? Nampak tu? Ada lagi. So last kali it's a poster ya duduk kat bas. Ya, sebenarnya sekadar poster duduk dekat bas. Okay, so saya nak moral of the story, saya nak cerita bahawa this is about ability to see the big picture lah. Kan? Kalau kita kata kita ni dah duduk dalam satu situasi ni rumit apa semua ni, kita tengah relax sebenarnya, okay, kita fikir secara rasional. Itu maksud saya lah, berfikir secara rasional. Mungkin ada sesuatu, kenapa orang tu jadi macam tu, kenapa kita diberi dugaan macam ni apa semua ni kan. So kita maksudnya try to moderate kita punya hati, try to jadi seorang manusia yang boleh berlapang dada lah. Itulah maksud saya. Nah, itu yang saya nak cuba bangkitkan ya, insan yang sabar dan tabah lah. Kan? Sebab kita tak tahu rahsia Allah, kita tak tahu rahsia Tuhan, kita tak tahu untuk kita. Dan so kita cuma kena berdoa untuk jadi yang terbaik je lah. Kan? Okay, so saya ingat itu je lah yang dapat dikongsikan. Kan? So itulah. Itulah saja sembang-sembang macam itulah. Saya nak cerita panjang-panjang pun tak pandai sangat lah. No? So saya harapkan apa yang saya cerita ni just it's kind of sharing kan. It's kind of macam kalau ada benda yang baik tu alhamdulillah, kalau ada benda tak baik tu mungkin kelemahan saya lah. So dengan itu sekian sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya open satu atau dua soalan nak tanya ke? Saya tak nak tanya soalan, cuma satu nak buat pembetulan aja daripada Cik Niza kata. Dia kata saya masuk dah ada master. Sebenarnya kita seangkatan Cik Niza. Dia mesti bila masuk pergi start kerja tu memang lepas graduate, lepas tu pergi mana-mana. Saya tak terus ke UiTM tapi saya masih lagi bidang ni lah, teaching jugalah. So saya mula sebab UiTM dulu kalau ikut sejarah dia kebanyakan lecturer masuk dengan degree. I masuk dengan degree. Maksudnya Hajar lepas SPM pergi overseas terus ke macam mana? Masuk saya terus pergi yang tu saya terus maksudnya pergi degree overseas tu lepas tu balik ya, sebab masa tu recession. Tak dapat selalunya US terus master tapi recession dia stop sampai degree balik. Lepas tu saya mengajar di Kuantan dulu, AA program. Lepas tu baru saya join UiTM dan saya dapat master pun scholarship UiTM lah. Okey. Tapi kira orang krim lah ni, asal krim lah.
Boleh lah untuk survive. Macam tu. Tapi apa-apa pun itulah kan, sebab revolusi UiTM kan. Dulu semua masing-masing masuk ada degree, lepas tu kira struggle untuk dapatkan master, sambung belajar. Lepas tu pergi, Ada yang juga kemudian- quit kan? Ada yang quit lah Jah. apa dia? Ada yang quit tak? Macam tak buat master ke ataupun tak boleh nak survive dalam universiti ke, pergi cari kerja lain ke? Rasa tak ada kot. Tak ada no? Rasa tak ada. Yang Saya tu- tak tahu dah. Yang tukar universiti ada lah. Ada juga yang planning untuk macam tu, tapi lama-lama ikut jugalah. Saya ingat dulu Cik Asiah, I tak mau nak masuk, nak Sebab sambung master Cik Asiah dulu. saya ada dengar pasal skim-skim ni yang macam kalau tak ambil skim ni nanti dia akan jadi macam ni. Kan? Yang tu SSB kot, yang masa tukar-tukar skim gaji apa semua. Oh, tak, okey. kan? Bukan. Tapi lama-lama terpaksa akur jugalah dia yang tu. Sama ada buat sama ada menggunakan scholarship UiTM ataupun buat di UUM dulu. Sama lah kot dengan dulu. Lepas tu saya rasa lepas tu kemudian baru ramai kemasukan dengan ada master. Dan sekarang ni doktor-doktor lah adik-adik kita ni semua masuk-masuk. Dia struggle untuk benda lain pula kan. Dunia berubah. Itulah. Okay, macam tu lah, lebih kurang pembetulan. Ya, terima kasih. Ada lagi nak tanya Dr. Ang ke? Dia nak tanya? Tak ada. Siti Nolia nak tanya kot rasanya. Siti Nolia LI ke apa? Bukan. Saya pensyarah lah. Saya under UPIK, under Dr. Ang. Oh, sorry. Minta maaf. Nak tanya Tak apa. sama. Okey, alalang saya diberi peluang kan. Saya nak tanya, Cik Niza kan banyak kerja di jabatan sana, jabatan sini kan. So berdasarkan pengalaman Cik Niza tu, kat mana yang betul-betul membuatkan Cik Niza boleh berubah menjadi macam mana Cik Niza yang sekarang? Sebab tadi Cik Niza katakan saya masa umur 20 saya tak nampak benda-benda macam ni kan. So kita pun berubah menjadi lebih baik kan. So di peringkat mana yang Cik Niza mengalami perubahan tu lah. Macam tu. Masa saya dekat Johor lah. Bila dulu kita kerja, kita dapat kerja tu dah syok lah. Kan? Bila dapat kerja, sebenarnya saya tak mau pergi kerja-kerjaan ni. Saya duduk dekat bank seronok. Lepas tu biasalah ayat yang biasa kita dengar lah. Orang tua dia mesti, kau pergilah kerja-kerjaan apa semua kan. Kita pun best juga pergi kerja-kerjaan. Tapi bila dah kerja tu, bila saya tengok dia ada macam, saya nak masuk jumpa bos. Saya ingat lagi saya nak masuk jumpa bos, nak sign apa-apa, saya cakap wah syoknya kalau ada bilik. Itu ayat yang paling very basic lah. Kalau you pernah kerja dekat lower level, you akan rasa macam ni. Kan? You are being given a right untuk macam bila mesyuarat kan, diorang duduk. Jadi kita rasa macam wah, best juga jadi pegawai. Itu ayat yang selalu duduk dalam minda saya. Jadi pegawai best kan. Dia macam nampak, tak tahulah mungkin akal saya masa tu, nampak macam kelas sikit lah. Kan? Saya kata. So saya rasa pasang niat macam keinginan untuk naik pangkat lah. So I have to do something. Kan? Itu. Dan saya nak beritahu juga ada. Ya. Saya rasa mungkin dia start daripada teringin kan. Teringin dengan gaji. Dengan gaji yang kecil lah. Lepas tu dia dah jadi cita-cita lah. Dari teringin tu. Satu lagi, ada satu yang macam apa dia hentam balik minda saya ni. Saya sebenarnya form 1 sampai form 5 tu saya duduk boarding school. Lepas tu bila saya cerita dengan kawan, bila kita jumpa kawan, kita nampak ada perbezaan antara kita dengan kawan-kawan tu. Kan? Saya rasa macam aku ni start boarding school, sepatutnya aku boleh okey sikit lah apa-apa kan. Jadi masa tu kita rasa macam macam kesian kat orang tua kan. Tentu lah dia datang benda-benda tu. So yang tu salah satulah tambah lah yang menguatkan semangat supaya kita nak terus nak improvekan diri lah.
Kan? Tapi sampai UTM tak buat juga PhD, buat DBA sekerak jalan. Aduh, tu, tapi umur pun mesti dah 40 lebih, masuk pun dah umur 39, 40. Kan? Scholarship sampai 44 yang saya tak siap saya tu. Tapi itulah, komitmen pun dah tinggi, anak pun dah besar mengaji. Tapi kalau cerita pasal benda-benda macam ni kat anak, dia rasa macam nanti dia kata alasan pula. Tapi itulah cerita dah. So masa dekat saya berasa nak jadi, berasa seronok tengok pegawai, tengok orang pangkat, dia ada macam satu image yang lain lah, status yang lain lah. Macam tu. Selain yang kedua ni gaji lah, income lah. Okay. Tadi siapa? Cikgu kan. Cikgu ada angkat tangan tadi. Cikgu ada nak tanya. Cikgu Nora Shikin tadi ada angkat tangan. Cikgu ada? Cikgu? Ya, Cik Niza. Ya. Okay. Silakan. Assalamualaikum Cik Niza. Nak tanya kan, macam mana kita nak terima perubahan tempat baru? Macam kalau kita susah nak terima kan. Nak tanya pendapat Cik Niza lah. Kita nak susah macam nak terima satu tempat baru tu, macam saya suka benda yang baru tapi saya cepat down. Boleh Cik Niza sharekan tak? Okey. Itu antara benda yang menjadi masalah kepada diri saya. Okey. Saya ada beberapa kali tukar unit, especially tukar organisasi. Jadi tapi kita kena set minda kita. Maksudnya bila saya tukar masuk daripada Johor, saya pergi ke Kedah, saya kena masuk induksi balik, saya kena buat balik apa semua. Tapi ada satu semangat kita, okey, tanya balik diri, Allah nak bagi hang kenaikan pangkat kan, ataupun Allah nak ubah hang satu unit, nak belajar benda baru, kenapa hang tak ambil benda macam ni? Lepas tu nothing is free. Satu lagi saya selalu pikat dalam diri saya tak ada benda free lah dalam dunia ni. Kan, kalau kita saja nak short, nak duduk comfort zone, okey, kita duduklah comfort zone. Tapi kita tak dapat benda-benda tu. Kan? So penat kita duit, kita loan, kita hangkut back pimai discussion, tinggal anak apa semua tu, rupanya last kali ada. Okey, kalau kita berubah kepada dalam unit pula, dalam organisasi kita kerja ni, kalau ubah dari unit lama ke unit baru, kita percaya kepada hikmah dan hijrah. Kan? Paling tidak kita akan jumpa kawan-kawan yang baru. Kalau lah kita tukar unit dalam UiTM ni kan, pergi satu unit lain, semuanya satu environment baru, benda tu akan jadi skills enhancement. Kita percaya benda tu. Kan? Kalau kita duduk satu unit pun kita belajar benda tu. Tapi bila kita ubah satu unit, orang bagi kenaikan pangkat sikit, kita ubah satu unit, kita percaya dekat tempat baru tu ada benda baru yang kita belajar. Ini adalah modal kita untuk interview nanti. Kan? Interview kenaikan pangkat kan, interview apa, you pernah kerja berapa unit dah, apa. So kita ada modal, ada benda nak cakap. So kita ambil benda-benda ni sebagai benda-benda yang positif dan untuk build up kita punya skill. Okay, kemudian kita try to understand the environment. Yang saya sebut awal tadi kan, saya bila pergi tempat baru, saya tak terus, saya akan study environment dulu. Oh, job structure dia macam mana. Saya tak tahu macam Masmed dulu, saya tak tahu lah apa benda dia punya operation, tapi alhamdulillah lah saya dapat rakan-rakan unit yang baik, apa yang boleh share apa semua. So saya belajar structure Masmed ni apa, dana dia main macam mana, program apa saya kena buat. Kalau setakat nak baca senarai tugas tu memang tak boleh faham dalam masa yang singkat. Memang tak boleh faham. You don't expect you masuk sebulan, you tukar unit sebulan, tukar unit 2 bulan, you dah rasa oh Allah tak best lah ni. No. Jangan ada perasaan macam tu. Dia akan kacau minda kita. Kita relax lah. Kan? Kita relax, kita belajar. Lama-lama, kalau bahasa yang klise orang kata apa, Allah bisa tegar biasa. Memang benda tu memang berlaku lah. Itulah. So kita maksudnya bagi masa sikit, mungkin ada hikmah di sebalik penghijrahan kita kepada satu organisasi dan satu unit. Kan? Bukan senang lah kalau kita kata okay, you nak berhenti UiTM ni, you dapat kenaikan pangkat, pindah satu jabatan baru. Bukan senang. You nak start balik induksi, nak start balik kan. So dalam unit UiTM ni saya rasa satu benda yang okey sikit lah. We still have the same community, we still have the same organisation, but we have a bit different job structure and job spec. Sebab selalu kita dengar kata
organisation ni kita tak boleh lari macam mana pun. Satu lagi, bila kita pindah atau tukar unit, kita jangan risau tentang apa yang berlaku dekat unit kita tu. Kan? Maksudnya saya selalu dengar pepatah orang kata apa, people come and go, organisation remain. Kan? Kalau kita pernah dengar Dr. macam kata-kata Dr. Syukur hebat lah pada zaman PJI apa semua ni kan. Pada zaman dahulu kala, pada satu masa zaman dulu, rektor-rektor yang dulu, depa hebat pada zaman depa. Kan? Kamu semua hebat di zaman kita. Kan? So jadi bukan satu isu kita nak compare zaman dulu, zaman Cik Zo, zaman itu dah cerita sebab depa tak menghadapi challenges pada apa yang kita hadapi sekarang ni. Kan? So bila kita faham benda tu, insya-Allah kita akan boleh kerja kat mana-mana. Okey, terima kasih Cik Nizar. Boleh lah? Boleh lah? Okey, terima kasih Cik Nizar. Okey, terima kasih Cikgu. Ada Dr. Atifah. Cik Izzah Atifah ni. Ada juga, Allah Akbar. Tak. Bukan nak tanya soalan. Ya, Saya cuma nak habaq lah apa. Cik Nizar ni sebenarnya sifu saya. Janganlah macam tu. Cik Nizar ni antara orang yang macam nak cakap, orang yang membuatkan siapa saya lah ni lah. Macam mana saya dulu budak FSG, budak diploma biologi kat UiTM ni, tukar kepada jadi bisnes ni sebab Cik Nizar lah salah seorang dia. Sebab dulu saya ambil biologi kan, ambil FSG dekat diploma kat 2004 lah kat UiTM Marau juga. Duk tengok memang tak boleh nak pi. Lepas tu tengok ambil subjek yang Cik Nizar ENT 300, ATR Cik Nizar noh waktu tu. Ya, ATR 300. ATR 300 Cik Nizar ajak saya. Dapat A+. Start pada tu lah. Start pada tu rasa macam aku sebenarnya minat bisnes ni, bukan minat sains ni. Pi lepas tu terus tukar ambil master, ambil bidang management, bidang bisnes, alhamdulillah skor 3.8 apa semua kan. Lepas tu itulah nak cakap terima kasih lah Cik Nizar sebab Cik Nizar jugalah salah seorang yang support saya hari ni. Lepas tu 2020 lah Cik Nizar kita jumpa balik, ajak sama balik. Itulah sebenarnya datang daripada kita juga sebenarnya kan. Tu saya kata semua orang hebat kan. Semua orang hebat. Kita kata I dulu kan, pengarah dulu, rektor dulu, no. Kita jangan sembang-sembang benda tu. Now we are about now. Right? You just do whatever you can do. Now we have a different KPI. Dulu tak ada KPI tentu. Kan? Mana boleh compare? Kan? Yang penting performance sekarang ni kita maintain je. Kan? Kita maintain supaya zaman dia ni jalan elok. Besok zaman orang lain pula. Mana tahu nanti kita nanti besok tua, kita akan tengok orang yang next generation dia hebat juga pada zaman dia. Kan? Barulah kita ada satu semangat lapang dada dan berbalik kepada ability to see the big picture tadi. Itulah. Okay. Alhamdulillah. Ada lagi soalan ke nak tanya? Dr. Wan ada nak tanya ke? Siapa? Jangan pandang belakang kan Dr. Cik Nizar. Arwah Dr. Amran pernah cakap kat saya. Dia kata, saya ingat lagi ayat dia. Dia kata orang kata jangan pandang belakang. Okey. Dia kata pandang ke belakang tapi jangan selalu. Simple word lah dia bagi kat saya. Tapi jangan tak pandang belakang langsung. Kan? Saya selalu orang terlalu pandang belakang, dia akan duk cerita tentang kehebatan dulu, I dulu. Itu maksud dia jangan keterlaluan pandang belakang. Saya teringat bila Dr. Wan cakap ni, saya teringat arwah Dr. Amran. Dia kata kita tengok belakang sekali-sekala, tapi lah ni hang kena plan apa yang hang nak capai ke depan ni. Dia selalu pesan macam tu. Itulah. Dr. Wan yang angkat tangan. Ada soalan, tiba-tiba pula ada soalan. Aduh. Okay, silakan. Okay, soalan saya, bila jadi koordinator ni banyak sangatlah, saya percayalah Dr. Syukur adalah orang yang paling banyak lah di kalangan kita sebab dia handle semua kan. Bahagian saya, unit pengurusan penyelidikan, ada event, ada benda yang nak diuruskan, ada Dr. Fazli, ada Cik Nizar. So based pada pengalaman lah Cik Nizar, macam mana kita nak manage dengan terlalu banyak
event-event, sebab saya percaya kalau Cik Niza punya event lagi banyak kan. Macam mana kita boleh handle benda tu dan boleh jalankan benda tu secara smooth. Aduh, soalan tu berat juga tu. Itulah, itu sebenarnya masalah kan. Bagi saya, perbincangan lah. Selalu saya berbincang dan saya tanya pandangan. Sebelum kita start, tak kisahlah orang tu sama level dengan kita ke, orang tu anak buah kita ke, kan, orang tu tinggi pada kita. Saya sembang macam mana, lebih pada macam mana nak buat ni macam mana. Next, kemudian priority. Kan dalam masa yang berapa bulan ke apa semua, dia ada yang ni kena siap dulu, yang ni kena siap dulu. So yang mana priority yang kita akan fokuskan. Dengan cara perbincangan kita tadilah. Okay. Kemudian kita carilah, kita minta tolong kawan, bagi tugas macam tu. Dan satu lagi, jangan bergantung kepada tak tahulah penerangan sini general ke tak kan. Jangan bergantung pada email ataupun WhatsApp punya mesej apa semua kan. Kena banyak approach. Kena banyak approach lah. Kena banyak approach. Kalau untuk kalau WhatsApp atau kalau email mungkin dia tak baca apa. So call ke, cari jalan ke, kita jumpa kat luar ke, kat PI ke, jumpa kat kafe ke, sembang-sembang pi lah kan. Saya sembang dengan geng-geng yang luar pada ni lah. Sport science lah, fakulti apa. Saya cerita pasal, maksudnya saya sembang pasal kerja di mana-mana sajalah. Kan? Di mana-mana saja. Itu maksudnya kita tak terhad pada waktu bekerja sajalah. Kemudian satu lagi, delegation of work yang dengan cara yang baik lah. Ya, mungkin kita tengok tak termampu kita seorang nak buat, kan? So kita macam mana nak delegate. Itulah yang saya amalkan lah, kan. Tapi kadang-kadang itulah dah banyak sangat pun memang saya tak nafikan lah, memang kita hadapi benda-benda yang cabaran ni macam agak stres jugalah. Tapi tak apa, cuba sedaya upaya lah, kan. Tu boleh lah macam tu je, Dr. Wan. No? Bagi saya more on approach lah, more on approach. Boleh ada point di situ. More on approach dengan orang. Sebab kalau kita jaga unit ni, kadang-kadang kita tak kenal orang tu. Bila kita jumpa dia sekali, dia akan berasa macam, oh Dr. Wan ni dah jumpa dah aku tadi ni, dah nak minta tolong pasal ni. Bila dia tak buat pun, dia terbayar muka Dr. Wan. Kan, dia rasa dekat lah. Dia punya touch tu rasa dekat sikit. Kan, kita tak boleh kata pesan kat dia, minta tolong bagi data ni, pesan kat dia, pesan. Yang tu boleh, tapi kadang-kadang tak berapa efektif lah. No? Kita tak apa, kita turun sikit, kita down sikit kita punya level, kita call, hey apa khabar, saya nak minta tolong sikit lah, saya nak kena ni, macam mana nak buat, saya dengar you, ni macam tu lah. Kan, saya pernah ada satu dulu orang datang daripada staff daripada Pahang lah, dia ni hebat lah, orang lama kan, dia hebat macam ni. Dengar kita, orang dia duduk grup mana-mana pun, dia memang susah lah nak kerja sama dengan pegawai kan. Masa tu dia orang lama, kita pegawai, dia tengok pegawai muda-muda, dia susah nak Jadi saya tak tahulah, saya pun spontan je lah, saya cakap Pak Man, saya dengar dekat Kuantan dia pun cerita Pak Man ni hebat lah kan, buat berprogram tu ni. Saya sekelah ni saya tak nampak lah, since Pak Man duduk grup saya ni kira saya percaya kat Pak Man lah kan, nak minta tolong sangat-sangat lah, Pak Man tolong ni. Boleh boh, dia kata, saya ni nampak tak, bila kita pump sikit tu, rupanya kita kena ada game dengan orang lama ni. Kan? Padahal ya itulah, tapi kalau kita nak approach dia cara you kena buat, jadi macam mungkin dia tak buat lah kot. Tapi benda ni sebenarnya dalam UiTM kita pun hadapi benda ni juga, kadang-kadang orang lama-lama ni kan. Betul. Itulah kita ni. Okay. Saya dah cukup masa. Terima kasih banyak atas perkongsian yang telah diberikan oleh Cik Muhammad Niza tadi. Saya mewakili Dr. Syukur dan semua tim PJIMA merakamkan jutaan terima kasih lah kepada semua yang meluangkan masa
pada tengah hari inilah mendengar sedikit perkongsian Cik Niza lah. Okay, so mohon maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung, dan insya-Allah next koordinator yang akan memberi secangkir kopi ni adalah Dr. Nurul Ain. Dr. Nurul Ain ada pada 13 September. Ada 13 September. Okay. 13 September. So nama-nama koordinator tu dah ada lah. Nanti saya bagi tarikh dengan nama lah. Okay. So untuk itu saya sudahi dengan majlis pada hari ini dengan tasbih kifarah dengan surah Walah sekali. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Tahniah Dr. Fazli sekali Nah. Okay, tahniah. Terima kasih. Minta maaf lah ada apa-apa kekurangan sesilap cakap. Dapat grant 20,000 lah. Tahniah. Yes. Adalah, tak ada. Selamat Hari Kemerdekaan semua. Selamat bercuti. Okay, Cik Niza, terima kasih banyak Cik Niza. Baik. Sorry. Input yang amat bermanfaat. Baik. Hopefully dapat digunakan oleh kita semualah, insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Okay. Oh, ada lagu. Wih. Esok kan merdeka. Dah. Dah.